Sistem suria kita syarat dengan elemen misteri dan unik. Salah satunya planet Pluto. Planet ini telah diklasifikasi sebagai planet kerdil pada 2006 dan kini ia bukan lagi planet utama sistem suria. Hari ini, Astrolab akan membawa anda menjelajah dunia kerdil bersaiz 2 kali ganda dari Malaysia, meneliti imej dan rakaman sebenar planet Pluto, dan merungkai 5 fakta hebat dunia kerdil ini yang perlu kita tahu. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Untuk tergolong sebagai planet utama, International Astronomical Union menetapkan 3 kriteria. Planet harus mengorbit matahari, planet harus bulat, planet harus membersihkan lingkungan orbit mereka dari sebarang objek. Planet Pluto tidak memenuhi kriteria ketiga. Oleh sebab itu, Pluto masuk Division B Liga Planet-Planet Kerdil. Kalau saintis tak jumpa planet-planet kerdil lain seperti Eris, Sedna, Haumea, kemungkinan Pluto masih diiktiraf sebagai planet utama. Pluto terletak di lingkaran Kuiper. Banyak lagi penemuan planet kerdil dilakukan dan direkodkan. Planet Eris contohnya berjisim besar dari Pluto. Ini secara tak langsung sepatutnya menjadikan Eris salah satu planet sistem suria. Jadi kemungkinan banyak lagi planet kerdil boleh ditemui. Okey, sekarang kita mulakan perjalanan kita ke planet Pluto. NASA menghantar kapal angkasa New Horizons ke sini pada 2006. Jarak matahari dan Pluto bersamaan 5.9 bilion kilometer atau 39 unit astronomi. Pada jarak ini, cahaya mengambil masa 5.5 jam untuk sampai ke Pluto. Pluto mengambil masa selama 248.89 tahun untuk mengelilingi matahari. Radiusnya 1151 km. Jom kita bandingkan dengan Bumi. Bumi 6 kali ganda lagi besar dari Pluto. Bulan kita pula besar sikit. Saiz Pluto tak jauh beza dengan planet kerdil lain, Maki-Maki, Haumea dan Eris. Dunia yang mempesonakan ini memiliki langit yang biru, bulan yang berputar, gunung ganang ais dan salji. Tapi salji yang warna merah. Kita akan kenal planet Pluto ini dengan lebih jelas. 5 fakta menarik. Fakta pertama, nak rasa pengalaman berdiri atas permukaan Pluto? Kiranya kita berdiri di permukaan Pluto pada waktu tengah hari, matahari akan menjadi 1/900 kecerahan yang ada di Bumi, atau sekitar 300 kali lebih terang dari bulan purnama kita. Terdapat suasana di mana menjelang matahari terbenam dan terbit di Bumi, cahayanya atau kadar kecerahan sama dengan cahaya tengah hari di Pluto. Pluto ni taklah segelap yang kita fikirkan. Nak tahu waktu Pluto di rumah anda? Rumah Astrolab sekarang ni waktu Pluto adalah 7.29 petang sewaktu terbenam matahari ketika video ini sedang direkodkan. Rasai sendiri waktu Pluto di rumah anda. Astrolab sertakan link di description di bawah. Fakta kedua, orbit Pluto berbeza dengan planet lain. Ia berbentuk elips dan miring. Orbit Pluto sepanjang 248 tahun, berbentuk bujur 39 unit astronomi dari matahari. Pluto juga menunjukkan putaran songsang, berpusing dari timur ke barat seperti planet Zuhrah dan Uranus. Jangan keliru, Bumi berputar dari barat ke timur. Oleh sebab itu, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Berbeza dengan Pluto di mana matahari terbit di barat dan terbenam di timur. Pluto kira-kira 2/3 diameter bulan Bumi dan mungkin mempunyai teras berbatu yang dikelilingi oleh mantle ice. Ais seperti metana dan embun nitrogen melapisi permukaannya. Kerana ketumpatannya lebih rendah, jisim Pluto kira-kira 1/6 dari bulan Bumi. Planet kerdil Pluto adalah kumpulan-kumpulan objek yang mengorbit di zon luar cakra Neptune yang disebut lingkaran Kuiper. Alam jauh ini dihuni oleh ribuan dunia berais yang kecil terbentuk di awal sejarah sistem suria kita, kira-kira 4.5 bilion tahun yang lalu. Badan berais yang berbatu ini disebut objek Kuiper Belt, objek trans-Neptunian atau Plutoid. Fakta ketiga, permukaan Pluto bercirikan gunung, lembah, dataran dan kawah. Suhu di Pluto boleh sedingin negatif 226 sehingga negatif 240 darjah Celsius. Pergunungan Pluto setinggi 2 hingga 3 km dan merupakan blok besar ais air, kadang-kadang dengan lapisan gas beku seperti metana. Palung dan lembah yang panjang sepanjang 600 km menambah ciri menarik dari planet kerdil yang jauh ini. Kawah dengan diameter 260 km menambah koleksi pemandangan menarik di Pluto dengan tanda-tanda hakisan dan pengisian. Ini menunjukkan daya tektonik perlahan-lahan muncul kembali di Pluto. Dataran paling menonjol yang diamati di Pluto nampaknya terbuat dari gas nitrogen beku dan tidak menunjukkan kawah. Dataran ini menunjukkan struktur yang menunjukkan perolakan. Fakta keempat, Pluto akan menjadi planet kegemaran bagi pecinta falak yang ingin hadiahkan sesuatu yang unik pada pasangan suami atau isterinya. Ini kerana Pluto mempunyai kawasan khas berbentuk hati. Pada 4 Februari 2020, menerusi Journal of Geophysical Research mendapati kawasan khas yang dinamakan Tombau Regio ini merupakan dataran luas di planet ini yang dilitupi dengan ais nitrogen dan karbon monoksida. Penyelidikan baru menunjukkan bahawa hati ini memainkan peranan besar pada geological Pluto sama seperti Greenland dan Antartika di Bumi. Ais memejal wap dengan membentuk palung dan gaung, bermaksud sel-sel berbentuk poligonal ini adalah hasil perolakan. Sel-sel ini bergerak dan boleh dilihat melimpah ke arah gunung ganang planet Pluto menerusi glasier yang bergerak perlahan. Ia bertindak mengatur peredaran atmosferanya dan menyebabkan angin Pluto bertiup. Pada waktu siang, lapisan nipis nitrogen ais memanas dan berubah menjadi uap. Pada waktu malam, uap mengeluap dan sekali lagi membentuk ais. Kajian terbaru menunjukkan bahawa kitaran ini mendorong atmosfera Pluto beredar ke arah yang berlawanan dari putarannya. Fenomena unik ini, yang disebut putaran retro,
Angin Pluto melebihi 4 km akan bertiup ke arah barat, berlawanan dengan arah di mana ia berputar dari timur ke barat. Apa yang paling menarik, di bawah permukaan ini terdapat beberapa kawasan dipercayai mempunyai lautan ais, di mana saintis percaya menyimpan misteri dunia lautan yang kita tidak ketahui. Fakta kelima, Pluto mempunyai salji. Bezanya ia berwarna merah. Cthulhu merupakan kompleks hidrokarbon yang terhasil dari pembentukan metana dan karbon monoksida yang berinteraksi dengan sinaran ultra lembayung matahari menghasilkan kompleks yang lebih hebat dinamakan tholins. Bayangkan main salji merah dekat Pluto. Bezanya kena pakai suit khas. Suhu yang luar biasa sejuk tidak memungkinkan sebarang organisma untuk hidup. Suhu yang ekstrim ini menjadikan Pluto antara planet paling unik. Gunung berapinya memuntahkan ais, bukannya lava seperti di bumi. Unik kan gunung berapi sejuk? Planet Pluto juga mencatat rekod dengan gunung berapi ais terbesar luar sistem Suria, Right Mons, dengan selebar 150 km dan setinggi 4 km. Kemungkinan pada awal pembentukan Pluto, gunung berapi ini sangat aktif. Fakta bonus, bulan yang paling besar, Charon, ditemui pada 1978. Charon hampir separuh daripada saiz Pluto. Bulan kecil begitu besar sehingga Pluto dan Charon kadang-kadang disebut sebagai sistem planet kerdil ganda. Jarak di antara mereka adalah 19,640 km. Orbit Charon di sekitar Pluto memakan masa 6.4 hari bumi, dan satu putaran Pluto memakan masa 6.4 hari bumi. Beza Charon dengan bulan bumi, ia tidak terbit atau terbenam, tetapi berada di tempat yang sama di permukaan Pluto, dan sisi Charon yang sama selalu menghadap Pluto. Ini disebut sebagai penguncian pasang surut. Jadi kedua-dua planet dan bulan ini tidak pernah melihat sisi lain antara satu sama lain. Pluto masih diiktiraf sebagai planet raja kepada planet kerdil. Oleh itu, sistem Suria hanya memiliki 8 buah planet sahaja. Planet Pluto bukan lagi diiktiraf sebagai satu planet utama di dalam sistem Suria, sebaliknya ia diiktiraf sebagai planet kerdil. Okey, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Pastikan on notification bell. Jumpa lagi. Astrolab signing off from space.